Ini bab Jumaat pada hari hujan lebat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Malih daripada ayahnya bahawa sesungguhnya hari Hunain adalah suatu hari yang lebat hujannya. Maka Nabi SAW menyuruh munadinya, yakni orang yang berseru bagi pihaknya, mengatakan as-salatu fir rihal, sembahyang di tempat masing-masing. Sembahyang di tempat tinggal atau tempat duduk masing-masing orang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Malih lagi, itu berlaku pada hari Jumaat, yakni perintah Nabi SAW supaya orang yang berseru bagi pihaknya itu berkata as-salatu fir rihal itu berlaku pada hari Jumaat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Malih daripada ayahnya bahawa dia menyaksikan Nabi SAW di masa berlakunya Hudaybiyah pada hari Jumaat, dan mereka ditimpa hujan, mana hujan turun pada hari itu. Lam yabtalla asfalu ni'alihim, di mana bahagian bawah kasut mereka tidak basah pun. Fa amarahum an yusallu fi rihalihim, tetapi Nabi SAW menyuruh mereka supaya bersembahyang di tempat duduk masing-masing. Bab at-takhalluf 'anil jama'ah fil lailatil baridah. Ini bab tidak ikut berjamaah pada malam yang sejuk. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Nafi' bahwa Ibnu Umar pernah singgah berhenti di Dhajnan pada malam yang sejuk. Maka beliau menyuruh orang yang berseru supaya berseru dengan mengatakan as-salah fir rihal, sembahyang di kediaman ataupun di tempat duduk masing-masing. Qala Ayyub berkata, Nafi' menceritakan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW pada malam yang sejuk ataupun hujan lebat, baginda menyuruh seseorang yang berseru bagi pihaknya supaya mengatakan as-salatu fir rihal, sembahyang di rumah ataupun di tempat tinggal, tempat duduk masing-masing. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Nafi' lagi, beliau berkata, Ibnu Umar berseru supaya mengerjakan sembahyang di Dhajnan. Kemudian berseru itu maksudnya melaungkan azan lah, untuk memanggil orang bersembahyang di Dhajnan. Kemudian beliau berseru pula dengan katanya, bersembahyanglah kamu fi rihalikum. Ini dalam kitab kita ni rijalikum, bukan rijalikum, rihalikum. Rihalikum itu silap lah, betulnya supaya bawah. Bersembahyanglah kamu di tempat duduk kamu masing-masing. Qala fihi, qala Nafi' berkata, qala fihi, Ayyub mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkannya ini, thumma haddatha an Rasulillah. Kemudian Ibnu Umar menceritakan daripada Rasulullah SAW bahawa baginda menyuruh munadi, orang yang berseru, supaya berseru mengajak orang bersembahyang. Kemudian supaya dia berseru mengatakan an sallu fi rihalikum, bersembahyanglah kamu di tempat duduk kamu masing-masing, fil lailatil baridah, pada malam yang sejuk, dan pada malam hujan lebat dalam perjalanan.
Abu Dawud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah daripada Ayyub dan Ubaidillah. Beliau di dalam hadisnya berkata, fis safar, pada malam sejuk ataupun malam yang lebat hujannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Nafi' daripada Ibnu Umar bahawa beliau memanggil orang bersembahyang di Dhajnan pada malam yang sejuk dan berangin. Di akhirnya beliau berkata, di akhir suruannya itu beliau berkata, ala, ketahuilah, sallu fi rihalikum, bersembahyanglah kamu di tempat duduk kamu masing-masing. Ketahuilah, bersembahyanglah kamu di tempat duduk kamu. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh muadzinnya apabila malam yang sejuk ataupun malam yang berhujan dalam perjalanan, supaya berkata, ala, ketahuilah, sallu fi rihalikum, bersembahyanglah kamu di tempat duduk kamu masing-masing. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Nafi' bahawa Ibnu Umar melaungkan azan untuk mengajak orang bersembahyang pada malam yang sejuk dan berangin. Faqala, lalu beliau berkata, yakni selepas itu, ala, ketahuilah, sallu fir rihal, bersembahyanglah kamu di tempat duduk kamu masing-masing. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyuruh muadzinnya apabila malam yang sejuk ataupun malam yang berhujan, supaya berkata, ala, sallu fir rihal, ketahuilah, bersembahyanglah kamu di tempat kamu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, beliau berkata, penyeru bagi pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berseru, bidzalika fil Madinah, demikian di Madinah, yaitu pada malam hujan lebat dan pada pagi yang sejuk. Abu Dawud berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id daripada Al-Qasim daripada Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fihi fis safar, di dalam riwayatnya Yahya berkata, dalam perjalanan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir, beliau berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, maka kami ditimpa hujan ataupun kami turun hujan, maka turun hujan mengenai kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, hendaklah sesiapa yang mahu jika antara kamu bersembahyang di tempat duduk masing-masing. Hendaklah sesiapa yang mahu di antara kamu bersembahyang di tempat duduknya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata kepada muadzinnya pada hari hujan lebat, apabila engkau selesai mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka jangan engkau ucapkan hayya 'alas salah, tetapi kamu ucapkan sallu fi buyutikum, bersembahyanglah kamu di rumah-rumah kamu. Faka'anna an-nas istankaru dzalika, seolah-olah orang ramai menganggap ini suatu perkara yang tak betul. Ucapan begitu adalah suatu yang tak betul. Qala, Ibnu Abbas berkata, qad fa'ala dzak man huwa khairum minni, orang yang lebih baik daripada saya telah melakukan begini. Sesungguhnya Jumat itu adalah suatu kewajiban. Aku tidak mahu menyusahkan kamu sehingga kamu berjalan dalam tanah, dalam selut, wal matar, dan hujan. Babul Jum'ah lil mamluk wal mar'ah. Ini bab Jum'ah. Jumat
bagi mamluk, hamba dan perempuan. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Tariq bin Shihab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jum'ah haqqun wajibun." Jumaat adalah suatu tanggungjawab yang wajib ke atas setiap orang muslim dengan berjemaah, illa arba'atan, kecuali 4 macam orang. Yang pertamanya hamba yang dimiliki, yang kedua perempuan, yang ketiga kanak-kanak, yang keempat orang sakit. Abdun mamluk, hamba yang dimiliki, atau perempuan, atau kanak-kanak, atau orang sakit. Abu Daud berkata, Tariq bin Shihab telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak mendengar apa-apa daripada apa-apa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah masuk dah perbincangan tentang Jumaat dulu. Beberapa bab dah sudah berlalu, dan di sini Imam Abu Daud bermaksud nak menceritakan keuzuran yang melepaskan seseorang itu daripada kewajipan berjumaat, pergi jumaat di masjid ataupun lain-lain tempat lah. Iaitu Jumaat pada hari hujan, fil yaumil matir, hujan lebat maksudnya. Artinya hujan lebat ini adalah salah satu keuzuran, salah satu perkara yang boleh mana seseorang tu kalau tak pergi sembahyang Jumaat pun. Itulah maksud dia. Kemudian khilaf pula ulama tu tentang hak maksud uzur-uzur saat ni, dan suruh sembahyang di tempat duduk masing-masing itu dalam perjalanan ke atau tidak, ataupun di tempat tetap dialah. Itu ada khilaf pula. Ada yang mengatakan dalam perjalanan saja, ada yang mengatakan bukan dalam perjalanan, tetapi di tempat dia duduklah. Situ pun tidak wajib juga Jumaat. Yang betulnya ialah tempat tinggal yang tetap bagi seseorang itu, kalau hujan di situ bukan dalam perjalanan lah maksudnya, pun melepaskan dia daripada kewajipan Jumaat. Sebab kalau kita tengok dalam hadis-hadis ini, tidak jelas itu menunjukkan bahawa hak yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkenaan dengan sembahyang Jumaat. Tidak jelas. Cuba kita perhatikan. Di sini Abi Malih meriwayatkan daripada ayah dia. Jadi sebelum pada kita bincangkan hadis itu, nak tengok dulu Abu Malih itu siapa yang meriwayatkan daripada ayah dia. Abu Malih khilaf ulama. Abu Malih ataupun dalam setengah-setengah riwayatnya Abul Malih dengan alif lam begitu. Siapa dia? Namanya pun khilaf. Nama ayah dia pun khilaf juga. Tentang nama dia tu sendiri, ada yang mengatakan Amir nama dia, ada yang mengatakan Zaid, ada yang mengatakan Ziyad. Ayah dia pula ada yang mengatakan Usamah namanya, ada yang mengatakan Amir, ada yang mengatakan Umair. Baiklah, tak apalah, nama apapun dia lebih dikenali dengan Abi Malih. Dan dia dan ayah dia ni thiqah. Dia tu thiqah, dan ayah dia adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang meriwayatkan daripada sahabat ni tak ada orang lain, anak dia. Demikianlah kata sekumpulan hufaz hadis.
Kalau kita nak tengok sini, dalam riwayat yang ketiga, Abul Malih meriwayatkan daripada ayah dia menyaksikan Nabi SAW. Maknanya ayah dia tu sahabat. Situlah menunjukkan ayah dia tu sahabat. Tapi kalau kita tengok dalam riwayat yang pertama ni, tidak jelas semaya ni semaya gapo. Tapi Imam Abu Daud telah buat bab Jumaat. Jumaat itu maksudnya semaya Jumaat lah, pada hari yang hujan lebat, turun hujan lebat, pada hari yang lebat hujannya. Sedangkan hadis awal mari ni tidak jelas menunjukkan sembahyang disuruh Nabi SAW supaya muazzin dia tu berseru as-salatu fil rihal, itu tidak jelas sembahyang Jumaat. Tak jelas. Dalam riwayat yang kedua, kalau kita perhatikan juga riwayat daripada Abi Malih tadi, dia kata inna dzalika kana yaum Jum'ah. Itu berlaku pada hari Jumaat. Suruhan supaya semaya di rumah ataupun di tempat masing-masing itu berlaku pada hari Jumaat. Tapi berkenaan dengan semaya Jumaat ke? Tak jelas juga. Tak jelas juga. Kalau kita perhati dalam riwayat yang ketiga pun tidak jelas juga. Tidak jelas juga. Dia menyaksikan Nabi SAW pada masa Hudaybiyah. Pada masa Hudaybiyah, iaitu pada tahun yang ke-6 Hijrah, pada hari Jumaat, dan mereka ditimpa hujan yang mana tidak basah pun bahagian bawah kasut mereka. Nabi SAW suruh mereka sembahyang di tempat masing-masing, tempat duduk ataupun tempat tinggal masing-masing. Ini pun tidak jelas berhubung dengan sembahyang Jumaat. Cuma pada hari Jumaat. Hari Jumaat tu bukan Jumaat, sembahyang Jumaat saja. Sembahyang asar, sembahyang subuh, hari Jumaat boleh jadi. Tidak jelas. Tapi apa Imam Abu Daud buat tajuk ni Jumaat? Dia buat tajuk ni berdasarkan istinbat yang dia buat sendiri, iaitu sembahyang Jumaat ini wajib. Sembahyang Jumaat ini wajib kalau mengikut Imam Ahmad. Imam Abu Daud, sembahyang jemaah tu pun wajib juga. Wajib juga. Bukan sunat muakkad, tapi wajib. Kalau kita andaikan, kalau kita katakan di sini sembahyang lain ni yang dimaksudkan di sini, bukan sembahyang Jumaat, cuma berlaku pada hari Jumaat. Kalaulah sembahyang lain itu pun hak jemaah tu wajib, sembahyang Jumaat ni pun wajib, Jumaat ni pun wajib juga. Kalaulah sembahyang yang lain tu mengharuskan seseorang tu tidak pergi berjemaah, maka sembahyang Jumaat tu pun lagu tu juga. Tu dia buat kesimpulan kita. Sembahyang Jumaat ni pun lagu tu juga. Supalah, mana tak pergi pun tak apa. Kalau sembahyang lain hak wajib tu pun tak payah pergi pun tak apa, sembahyang Jumaat pun lagu tu juga. Apa lagi kalau kita melihat kepada riwayat hak selepas ni, bab selepas ni, Imam Abu Daud buat bab lagu lain pula. Tujuan dia nak ayat mazhab dia, iaitu bab kemudian, iaitu tidak ikut berjemaah pada malam yang sejuk. Tidak ikut berjemaah pada malam yang sejuk. Jumaat, jemaah juga. Jemaah lebih besar lagi. Jemaah lebih besar lagi. Jadi tidak ikut berjemaah pada malam. Malam itu tentu dah tidak jemaah lah. Sini pun seperti itu juga. Dia nak ayat kepada dia sama-sama jemaah, dan jemaah itu adalah wajib. Hak wajib ni jadi gugur dengan sebab ada keunsuran. Tak kira lah apa. Itu dia nak ayat situ. Sebab kalau kita perhati, nak kira hak Nabi SAW sini pergi ni di Hudaybiyah ataupun di Hunain, ini bukan tempat tinggal yang tetap dalam perjalanan. Padahal perjalanan wajib kau musafir itu, orang yang musafir itu dia sembahyang Jumaat. Itu persoalan. Bila tidak wajib, apa maknanya? Kata sembahyang Jumaat ni, tentu tidak ada sembahyang Jumaat. Yang adanya sembahyang benda lain, sembahyang Zuhur, sembahyang Asar, sembahyang apalah. Itulah yang adanya. Tidak timbul di sini masalah sembahyang Jumaat.
Tapi Imam Abu Daud dia buat kesimpulan sendiri berdasarkan ijtihad dia bahawa seperti mana keuzuran yang tidak mewajibkan seseorang itu pergi berjemaah untuk sembahyang lain-lain, begitu juga keuzuran yang sama juga berlaku, boleh dipakai, boleh diambil kira untuk sembahyang jemaah. Itu dia nak ayat. Untuk sembahyang jemaah pula begitu juga. Gitulah. Sebabnya Hunain itu bukannya di Madinah. Bagi orang yang mensyaratkan jemaat ini dia kena bandar, mana bandarnya sini? Di Hudaibiyah tu. Mana bandarnya sini? Lepas tu bukan tempat tinggal yang tetap bagi orang-orang Islam di situ. Apa timbul masalah jemaat ni? Jadi tak timbul masalah jemaat. Kecuali kalau kita kata jemaat itu wajib kepada musafir pun, dan boleh dikatakan hak banyaknya, pendapat yang banyaknya tidak mengatakan begitu. Mana orang musafir ni tidak wajib jemaat, kecuali Ibnu Hazm buat Zahiri ada kata lagu tu sebab dia pegang dengan zahir hadis ni. Dia pegang dengan zahir hadis. Tetapi kalau nak pegang dengan zahir hadis ni pun tak jelas juga. Cuma pada hari Jumaat, pada hari Jumaat itu adakah mestinya sembahyang Jumaat? Tak mesti. Tak mesti. Tak apalah. Kita tengok dalam riwayat yang ketiga. Wa bihi qala hadatsana Nasr bin Ali qala tu siapa yang kata? Nasr bin Ali. Biasanya tidak lagu tu. Biasanya tidak lagu tu. Biasanya kita bacakan wa bihi qala hadatsana Muhammad bin al-Muthanna qala hadatsana Abdul A'la. Gitu sepuluh atas tu. Riwayat yang kedua ni tidak. Qala tu Nasr bin Ali Sufyan bin Habib khabbarana. Sufyan bin Habib tu kalau kita nak kira dari segi nahwunya, dia jadi mubtada. Khabbarana tu jadi khabar dia. Ni pun tak serupa skala. Skalanya akhbarana, ni khabbarana. Boleh juga guna perkataan itu tidak akhbarana tapi khabbarana, boleh juga. Maksudnya sama, tetapi jarang sekali digunakan. Hak biasanya akhbarana, begitu. Ni tidak, sini khabbarana. Itu je lah bezanya. Dalam riwayat-riwayat yang lain tempat khabbarana di sini ada sebut haddatsana, bukan khabbarana ataupun akhbarana. Tak apalah itu. Kita dapat tahu ayah kepada Abul Malih itu ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang ketiga, sebab dia ikut serta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Hudaibiyah. Tadi dalam riwayat yang pertama dia sebut Hunain, hak ni Hudaibiyah. Apa makna ni? Sedangkan tempat tu lain-lain. Jadi ada yang mengatakan salah satu daripadanya waham, keliru. Jadi sebab hak tula ni, orang tula ni kaya. Ataupun ada juga setengah-setengah ulama mengatakan ini dua peristiwa yang berlainan, tetapi pada kedua-dua peristiwa itu berlaku perkara yang sama, lebih kurang serupa, iaitu hujan lebat. Hujan lebat. Tetapi yang lebih kemahnya tidak, sebab orang sama ni cerita pun cerita sama. Dia ini adalah waham perawi, salah satu. Ke mana-mana pun ini bukanlah tempat tinggal yang tetap. Jadi bagi orang yang mengatakan sembahyang jemaat ini wajib kepada orang yang tinggal tetap, hadis ini menjadi masalah lah. Tapi mereka jawab, mereka sudah jawab dah, seperti kita kata tadi lah. Ini tidak jelas ni sembahyang jemaat ni. Cuma pada hari Jumaat sembahyang jemaat tidak jelas. Lepas tu apa yang Abu Daud buat mari sini? Itulah sebab ni pengarang-pengarang kitab hadis ni, dia bukan semata-mata dia nak ayat hadis tu. Dia nak ayat kadang-kadang mazhab dia, hak dia istinbat, hak dia simpulkan daripada hadis. Yang dia faham daripada hadis tu apa. Kadang-kadang gitu. Macam sinilah, sebab tidak jelas menunjukkan sembahyang jemaat.
Tidak sabit Nabi SAW ni bersemayam jemaat dengan sahabat-sahabat dia di padang. Di padang pasir tengah jalan, di mana tu tidak ada orang yang penduduk yang tetap di situ. Tidak ada, tidak sabit. Kalau diandaikan hak ni Hudaibiyah ni, memang di Hudaibiyah ni Nabi SAW semaya jemaah di situ, kita nak awal. Bagi orang yang kata musafir ni tidak semaya jemaah, dia akan takwil lah. Dia akan kata ini sebenarnya dekat dengan Mekah dah. Oleh kerana dia dekat dengan Mekah, maka dikira termasuk dalam kawasan bandar dah, walaupun tidak di Mekah betul. Sebabnya mengikut ulama-ulama Hanafi, ini sudah termasuk dalam tanah haram Mekah dah. Dengan sebab itu Nabi SAW semaya jemaah, kata dia situ. Jadi ini bukan musafir dah, jadi sudah duduk situ dah, Mekah dah. Sebab bagi mereka nak boleh semaya jemaah ni, dia kena bandar besar. Mekah tu bandar besar, jadi kawasan hak dekat-dekat dia tu pun gitu juga. Ini takwilan mereka lah, takwilan mereka. Begitulah. Kemudian bab yang kedua serupa tu juga. Cumanya Imam Abu Daud buat lagu lain sikit. Tadi jemaah, ni jamaah. Dia nak ceritanya hukum sembahyang jemaah itu. Dan jemaah itu sama. Mengikut Imam Ahmad dan Imam Abu Daud wajib sembahyang jemaah tu. Sembahyang jemaah pun lagu tu juga. Lagu tu juga. Tetapi kalau ada keuzuran, halangan, di antara halangan yang kita dapat dalam hadis ni iaitu hujan. Hujan. Kalau kita kata tadi hari Jumaat, maknanya tengah hari, hujan pun boleh menjadi penghalang juga, boleh uzur juga, tak apa, tidak dosa kalau tak pergi tengah hari. Hak ni pula malam, nak ayatnya malam kau tengah hari kau, kalau ada sebab yang membolehkan kita tidak pergi berjemaah, ataupun kalau tengah hari jemaat, maka kita tidak berdosa. Itu nak ayat. Walaupun asalnya sembahyang itu wajib, tapi kalau ada keuzuran, ada sebab, tak wajib, tak berdosa kita. Ini kalau tengah malam. Supaya tu juga dia kata riwayat Ibnu Umar pernah berhenti di Dhajnan pada malam yang sejuk. Dia pun suruh yang bersuruh tu maknanya tukang ban kau, tapi tidak semestinya tukang ban, muazzin, orang lain kau, supaya berderahlah, kata dengan derah. Fanada adis salatu fil rihal, semaya ada tempat masing-masing lah. Dia kata begitu, semaya ada tempat masing-masing lah. Lepas pada tu Ayub kata, Nafi' menceritakan daripada Ibnu Umar, dia kata Rasulullah SAW kalau malam sejuk lagu tu, ataupun malam yang hujan lebat, dia suruh muazzin dia ataupun orang lain berseru, kata dengan derah, as-salatu fir rihal, semaya di tempat masing-masing. Gitulah cara Nabi. Apatah lagi kalau dalam perjalanan, tak payahlah pergi semaya berjemaah tu kalau sampai jadi susah. Kalau tempat tinggal pun, tempat duduk tetap pun gitu juga. Dia suruh kata, semayalah di tempat masing-masing. Semaya di tempat masing-masing tu lah ke mana? Semaya sendirilah, ataupun berjemaah di tempat, di rumah kita. Kalau rumah lah. Kalau di kemah lah, ikutlah apa-apa. Itu makna di tempat masing-masing. Boleh gitu. Daripada hadis ini, ulama mengatakan semaya seorang itu boleh sah, semaya seorang. Sebab ada orang tempat duduk dia tu dia seorang. Bila dia seorang nak semaya jemaah nak ke mana? Dia suruh semaya masing-masing. Maknanya sah semaya seorang tu. Cuma dari segi fadilat dia tu tak ada lah. Serupa juga Nabi SAW kata semaya berjemaah tu lebih 25 ataupun 27 daripada semaya seorang. Makna semaya seorang tu daripada semaya lebih. Maknanya semaya seorang tu boleh juga, cuma tidak lebih. Tapi dalam keadaan uzur ni, dia tak ada hak kurang tu, tetap lebih. Boleh semacam. Sekiranya dia kalau tak ada keuzuran tu,
dia nak pergi tapi tak ada arah lah, dah kerana uzur, maka dia dapat juga hal lebih tu, sebab dia ada keuzuran. Keuzuran yang disebutkan di sini iaitu hujan lebat ataupun malam yang sejuk ataupun lain-lain lagi. Ini hanya satu contoh. Kalau sakit, kalau apa-apa halangan yang lain lagi pun begitu juga. Boleh. Mana kalau tak pergi semaya tu, berjemaah tu, kena semaya juga, semaya sendirilah. Ataupun kalau nak berjemaah di rumah kita, di tempat duduk kita tu ada beberapa orang, 2 orang tu tak apa juga, boleh. Tak payah pergi tempat jemaah ramai-ramai tu, tak payah pergi. Ini menunjukkan Islam ni dia mengambil kira dari segi kesusahan. Ambil kira. Kalau siapa susah, dia jadi ringan. Jadi ringan. Ibnu Battal menukilkan, dia kata ijma' ulama tentang hujan lebat ataupun sejuk ini termasuk dalam a'zar, yang perkara-perkara yang membolehkan seseorang itu tak pergi, tidak jadi tak apa kalau dia tak pergi, begitu. Lepas tu banyak lagi lah lain-lain yang termasuk dalam keuzuran untuk pergi jemaah. Dulu kita sudah bincang dah tu, apabila kita bincang tentang sembahyang jemaah dulu. Kemudian dalam riwayat yang kedua juga daripada Nafi', dia kata Ibnu Umar sendiri. Tadi Ibnu Umar suruh munadi dia, ni dia sendiri lepas pada tu dia pun berseru, kata sallu fi rihalikum. Dalam riwayat yang pertama, dia sebut Ibnu Umar suruh seseorang yang lain, bukan dia sendiri. Dalam riwayat yang kedua ni dia sendiri. Mana boleh terima kedua-duanya. Riwayat yang pertama dia suruh munadi, itu maknanya orang yang cerita dengan suara yang derah lah. Itu maksud munadi tu. Dalam riwayat yang kedua dia tu sendiri hak riwayat yang pertama, lepas pada tu dia suruh orang lah, royaknya derah. Gitu. Dalam riwayat yang kedua ni dia sebut, dia pun sebut juga, maknanya boleh sebut gitu. Lepas pada thumma nada, lepas pada dia tu dia kata semayalah di rumah, semayalah di rumah ataupun di tempat kamu masing-masing. Perawi kata lepas pada tu dia pun cerita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun buat lagu tu juga. Dia suruh panggil orang semaya dulu, lepas pada tu suruh orang tu berseru sallu fi rihalikum, pada malam yang sejuk dan pada malam yang berhujan. Dalam perjalanan dia sebut dalam perjalanan. Abu Daud kata Hammad bin Salamah meriwayatkan daripada Ayyub dan Ubaidillah, dia kata dalam hadis dia tu, dalam perjalanan pada malam yang sejuk ataupun malam yang hujan lebat. Gitu. Mana ada beza sikit lah dalam dua riwayat ini. Walaupun hak datang tu semuanya daripada Ibnu Umar juga, daripada Nafi' juga, tetapi perbezaan itu kalau kita tengok dalam dua riwayat itu berbeza. Dalam riwayat yang pertama maknanya sallu fi rihalikum fil lailatil baridah wa fil lailatil matirah fis safar. Gitu. Maknanya safar, fis safar tu sebut dulu. Tu perkara hak bezanya. Dalam riwayat yang kedua dia kata fis safar tu dulu. Fis safar tu dulu. Dalam riwayat yang pertama fis safar tu kemudian. Itu sah bezanya. Yang kedua bezanya dalam riwayat yang pertama fil lailatil baridah wa fil lailatil matirah, dengan waw bukan dengan aw. Tapi dalam riwayat yang kedua, iaitu riwayat Hammad bin Salamah ni, fil lailatil qarrah awil matirah, aw bukan waw. Itu dua bezanya. Yang ketiganya dalam riwayat yang pertama dia sebut fil lailatil baridah, dalam riwayat yang kedua dia sebut fil lailatil qarrah. Lafaz dia tu berbeza, walaupun makna dia sama, malam yang sejuk juga, serupa je hak tu. Seterusnya riwayat daripada Nafi' lagi, daripada Ibnu Umar. Ini riwayat lain. Ibnu Umar
nada bis salah mana badi dhajnan, pada malam yang sejuk dan berangin. Di akhir ba dia tu dia kata ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihal. Lepas tu dia sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam pun suruh lagu tu juga, buat lagu tu juga. Dalam riwayat seterusnya, riwayat yang keempat, riwayat daripada Qa'nabi, daripada Malik, Imam Malik pula, yang meriwayatkan daripada Nafi'. Maknanya anak murid Nafi' ni ramai, adanya orang ni orang ramai lah. Ni Imam Malik pula. Jadi lafaz dia tu ada berbeza-beza sedikit sebanyak, walaupun maksud keseluruhannya sama. Iaitu Ibnu Umar azana tadi nada, ni azana ba lah, nada tadi pun makna ba juga. Azana bis salah, pada malam yang sejuk dan berangin. Faqala ala sallu fil rihal. Lafaz dia tu sikit-sikit ada perbezaan. Kemudian dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh muazzin dia bila malam sejuk ataupun malam berhujan tu, dia suruh kata lagu tu lah, ala sallu fil rihal. Dia suruh kata lagu tu. Lepas tu riwayat daripada Nafi' lagi, tapi anak murid Nafi' sekali ni bukan Malik, bukan hal lain-lain, tapi Muhammad bin Ishaq, yakni Ibnu Ishaq, daripada Ibnu Umar juga. Dia kata nada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika fil Madinah fil lailatil matira wal ghadatil qarra. Yani orang yang berseru bagi pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseru begitu, kata derah begitu di Madinah, bukan dalam perjalanan semua riwayat lain tu, tapi di Madinah. Di Madinah tu tempat tinggal tetaplah pada malam yang berhujan, hujan lebat, dan pagi yang sejuk. Abu Dawud berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Ansari daripada Qasim, yakni bukan melalui tariq Nafi', tapi melalui orang lain, tapi sampai kepada Ibnu Umar juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fihi, dalam riwayat itu dia sebut fis safar, dalam perjalanan, bukan di Madinah. Cerita tu. Maknanya Imam Abu Daud nak ayat khilaf anak murid ni, perawi ni. Ni kata gini, ni kata gini, ni kata gini. Bila dia sebut riwayat Ibnu Ishaq itu, dia pun sebut hak lain. Maknanya semuanya anak-anak murid Nafi' ni selain daripada Ibnu Ishaq sebut dalam perjalanan. Hak ni sebut dalam perjalanan belaka, bukan di Madinah. Ibnu Ishaq seorang saja sebut di Madinah. Ibnu Ishaq seorang saja sebut di Madinah. Jadi hak mari sanad hak lain tu, apa tujuan dia? Tujuannya ialah untuk mendhaifkan riwayat Ibnu Ishaq itu. Sebab apa? Seramai-ramai orang lain tak ada sebut belaka, dia seorang sebut. Sebab itu dia kata dia fazada Muhammad bin Ishaq pada muka surat 38 sini, lafz fil Madinah, dia ada menambahkan lafaz fil Madinah. Fa khalafa ma rawahu ashabu Nafi' al-huffaz al-mutqinun. Dengan begitu dia telah bercanggah dalam meriwayatkan hadis ini dengan anak-anak murid Nafi' yang lain yang huffaz dan kemah. Anak-anak murid Nafi' hak kemah-kemah lain tu tak ada kata lagu tu. Lepas pada tu orang lain kata fis safar, lam yaqul bil Madinah, dia tak ada kata di Madinah, bal qala fis safar, bercanggah dengan Muhammad bin Ishaq kata dia. Lepas tu dalam riwayat akhir itu juga riwayat daripada Abi Zubair daripada Jabir, dia kata kami pernah bersama Rasulullah dalam satu perjalanan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata gini-gini. Lepas pada tu pada muka surat 39 tu hadis hak sanilah, siapa-siapa nak sembahyang di tempat dia sendiri bolehlah dia sembahyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharuskan, membolehkan orang-orang hak pergi berjalan sekali dengan dia tu tidak pergi jemaah sekali dengan dia, sembahyang di tempat masing-masing. Lepas tu dia sebut, ni pengarang kita dia sebut wal gharad bi irad hadzal hadis, tujuannya mengemukakan hadis ini iaitu tad'if riwayati Ibni Ishaq fi qawlihi fil Madinah, untuk nak sebutkan dhaif riwayat Ibnu Ishaq yang ada sebut di Madinah, bukan di Madinah tapi di dalam perjalanan. Begitu.
Lepas tu riwayat daripada Ibnu Abbas pula, dia kata kepada muadzin dia pada hari hujan lebat, dia kata, bila mu ucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan 2 kali kan dalam bait tu, bila orang ucap tu, mu tak usah kata hayya 'alas salah, tapi mu kata sallu fi buyutikum, semaya di rumah masing-masing. Orang pun dengar tu pelik istankaru zalika, mereka berasa pelik, ganjil dan tak betul. Ibnu Abbas pun kata, orang yang lebih baik lagi daripada aku pun dia buat lagu tu. Maksud lebih baik tu lagu mana? Iaitu Nabi SAW lah. Siapa? Iaitu Nabi SAW. Dia kata tujuan yang aku kata gitu tu sebabnya jemaah ni hak wajib, kata dia. Bila aku kata gitu, suruh kata gitu, tak seri menyusahkan kamu lah. Tak seri menyusahkan kamu sehingga kamu mari dalam lecah-lecah tu mari, dalam hujan tu pun mari. Gitu tujuannya, kata dia. Di sini kita nampak ada perbezaan dengan riwayat-riwayat Ibnu Umar hak dulu. Sebab kalau kita tengok dalam riwayat Ibnu Umar itu, nampaknya hak kata sallu fi rihalikum ataupun sallu fil rihal itu lepas pada selesai bait. Lepas pada selesai bait, bukan tengah-tengah bait tu, tukar pula lafaz perkataan bait tu hak dalam azan itu, hayya 'ala salah tu tukar dengan sallu fi rihalikum, bukan lagu tu. Tapi kalau kita tengok dalam riwayat Ibnu Abbas ni tak tukar. Lepas tu dalam azan tu sendiri, bukan lepas azan. Di sini nampak ada perbezaan. Dan kerana itulah ulama khilaf dalam perkara ni. Ulama khilaf dalam perkara ni. Walaupun hak lebih kuatnya, kalau nak kata ada apa-apa perkara pun, iaitu lepas azan, hak tu hak lebih kuat. Tetapi masih ada khilaf lagi. Masih ada khilaf lagi. Berdasarkan hadis inilah ulama-ulama berselisih pendapat tentang kalam fi athna'il adhan. Kecek tengah-tengah duduk bait tu apa hukum? Kalau seseorang itu tengah duduk bait, dia apa kecek? Alih benda tu, alih benda tu dipekuk misalnya, alih benda, boleh ke tidak? Hak lain lah daripada ucapan bait, ataupun apa-apalah hak perlu ke, macam di sini, boleh ke tidak? Ulama khilaf hukum dia setara mana. Hafiz Ibn Hajar, dia ambil daripada Hafiz Ibn Hajar ni, dia Hafiz Ibn Hajar pula sebut, Ibnul Munzir kata, Ibnul Munzir menyebutkan bahawa harus mutlaqan, secara mutlak harus, tak ada makruh pun kalau kecek tengah bait ni, bukan tak boleh, tapi ialah harus gitulah. Hak ni, hak kata harus secara mutlak ni, ini pendapat Urwah, Atha, Hasan Basri dan Qatadah. Ini juga pendapat Imam Ahmad. Itu ya, hak kata boleh secara mutlak. Tapi pendapat Nakhai, Ibnu Sirin dan Al-Auza'i, pendapat mereka ini makruh. Dia kata makruh kalau kecek tengah bait. Sauri dan Abi Hanifah pula, dan anak murid dia Muhammad bin Al-Hasan dan Abu Yusuf, dia kata khilaful aula. Khilaful aula. Khilaful aula ni lagu mana? Iaitu kurang lagi, ringan lagi pada makruh. Makruh tu berat lagi. Ni ringan lagi daripada makruh. Ini ada hak lagu ni kalam Malik dan Syafi'i menunjukkan kepada hal ni. Kata dia. Kalau kita perhati kata-kata Imam Malik dan Imam Syafi'i menunjukkan setara tu ya. Ishaq bin Rahawai mengatakan makruh kalau kecek dalam bait, kecuali kalau hak berkait dengan semaya, ada kena mengena dengan semaya. Misalnya hak ni, hak puasa ni, as-salatu fil rihal, ada kena mengena dengan semaya tu. Hak tu tak makruh kata dia. Ibnul Munzir pilih pendapat ini. Dia kata tidak makruh sebab dia pegang dengan hadis ni lah, zahir hadis Ibnu Abbas ini. Zahir hadis Ibnu Abbas ini, dia kata tak apa. Ini bila tak apa lah, tidak makruh lah. Hak makruh tu kalau percakapan yang lain, tak ada kena mengena dengan bait ni. Hak ni kata tengah-tengah bait,
Kata tengah-tengah bal tu. Ibnu Khuzaimah di dalam sahih dia ada sebut, dia kata hak moleknya tak sebut dah hayy 'alatain tu. Hayy 'alatain tu hayy 'ala salah tu lah, dua kali kan. Hayy 'alal falah tu tak sebut dah kalau dalam kes lagu ni. Hak sebutnya kepada dia as-salatu fil rihal, as-salatu fil rihal. Hak tu sebut. Pakai hak Ibnu Abbas kata dia. Apa sebab? Sebab kalau kita sebut tu bercanggah. Di satu pihak suruh semaya tepat, di satu pihak mari semaya. Mari semaya tu tepat orang ajak tu lah. Tepat dia duduk, dia panggil mana, dia panggil kan, kita kata di masjid ataupun tempat semaya jemaah ramai-ramai tu lah. Hayya 'ala salah, mari semaya. Mari sini lah maksudnya. Apa makna mari sini? Dah kata as-salatu fil rihal. Lepas pada kata mari sini tu, lepas tu kata pula as-salatu fil rihal. Apa makna kata dia? Tak ada makna kata dia. Dia kata begitu. Orang lain pula kata, dia kata tak. Hak moleknya bal tu tetap dengan ucapan dia hak asal tu. Kata juga hayya 'ala salah tu tidak semestinya makna hayya 'ala salah tu mari sembahyang di masjid. Mari sembahyang siapa masa dia dah mari bersembahyang tidak semestinya di masjid itu, walaupun memanglah hak asalnya hak lebih utamanya di masjid, lebih afdalnya. Tetapi kalau berdasar keseruan tadi, orang tu sembahyang di rumah dia tak boleh kah? Mari sembahyang, maksudnya sembahyang asal masuk, marilah sembahyang. Sembahyang hak afdalnya di masjid, tempat berjemaah. Tapi kalau tidak di masjid tak boleh kah? Boleh juga. Serupa juga di sini. Walaupun lecah, walaupun hujan lebat, tapi kalau orang tu nak pergi juga sembahyang di masjid, tak boleh kah? Dia nak pergi juga, nak ambil afdal, boleh kan? Boleh. Bukan siapa haram. Walaupun kata sembahyang ada tempat kamu masing-masing, bukan bermakna tak boleh dah kalau nak pergi sana. Ini hanya nak melepaskan daripada kesusahan. Tapi kalau seseorang tu nak ambil hak payah tu, dia buat juga, tak boleh kah? Tak ada kelebihan kah? Tetap ada juga kelebihan. Dengan sebab itu tidak sia-sia kata hayya 'ala salah. Memang boleh mari, tapi tidaklah setara hak sebelum tu. Mana dalam keadaan tidak gitu. Dalam keadaan tidak gitu, mengikut setengah-setengah ulama seperti yang kita kata tadi, wajib sembahyang jemaah. Tapi dalam keadaan saat ini tidak sampai wajib. Tapi kalau nak pergi boleh juga. Jadi tetap ada artinya hayya 'ala salah, hayya 'alal falah. Panggil orang tu tetap ada arti. Tak usah buat hak tu, dia kata. Tak usah buat hak tu. Ini masalah khilaf lah, masalah khilaf. Walau bagaimanapun seperti kita kata tadilah, lebih moleknya ucapan azan itu tetap dengan keadaannya. Dan kita kata hak ni di luar, selepas tu. Nak kata apa-apa pun selepas tu, bukan di tengah-tengah bal. Hak tu lebih molek. Sebab itulah orang ramai istankaru zalik, berasa pelik, berasa tak betul, sebab tidak sebuah skala buat tu. Bukan mereka tak pernah dengar, mereka tak pernah dengar hak kata as-salatu fil rihal itu. Pernah dengar, tapi dengar lepas pada bal tu, bukan tengah-tengah bal tu. Hak tu mereka berasa peliknya. Hak lepas tu mereka tak berasa pelik. Mereka pun tahu juga ni puak-puak ni bukan sahabat juga, ramai di antara mereka tu sahabat. Mereka berasa pelik ni bila ditegur. Tapi bila Ibnu Abbas sebut buat lagu ni orang yang lebih baik lagi daripada aku, yang lebih baik tu Nabi. Bila dah kata Nabi tu tak, boleh jadi orang lain berasa pelik, dia tak biasa dengar. Pas semua perjalanan Nabi tu dia ikut kah? Ibnu Abbas dia royak, mestilah dia tahu ada Nabi buat. Kalau tidak takkan dia kata Nabi buat. Daripada situlah jadi khilaf. Bila dah Nabi kata, kita tak nak kata apa lah. Tak nak kata apa lah. Khilaf. Ibnu Abbas kata Jumaat itu wajib. Aku tidak mahu waharrijakum. Satu, uhrijakum. Yang kedua. Yang ketiganya ukhrijakum. Ada juga riwayat, aku tidak mahu mengeluarkan kamu. Kalau ukhrijakum, mengeluarkan kamu daripada rumah kamu. Mana kata tak keluar rumah pun tak apa. Gitu maksud dia. Jadi riwayat itu ada macam-macam.
U'thimakum pun ada juga. Aku tidak mahu meletakkan kamu dalam keadaan berdosa. Aku tidak mahu kamu berasa berdosa. Itu mana? Ada juga macam-macam riwayat. Babul Jumu'ah lil mamluk wal mar'ah. Ini bab Jumaat kepada hamba dan perempuan. Imam Abu Dawud nak cerita di sini lagu mana? Kalau hamba dia kena pergi sembahyang Jumaat ke tidak? Kalau perempuan kena pergi sembahyang Jumaat ke tidak? Wajib ke tidak atas dia? Maka dia marilah riwayat ini. Dia mari riwayat ini. Riwayat daripada Qais bin Muslim, daripada Tariq bin Shihab, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Dawud sendiri di akhir hadis ini dia kata Tariq bin Shihab ni dia dah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam keadaan beriman, mana dia sahabat. Tapi dia kata dia tak dengar apa-apa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak dengar hadis tu tak apa. Tidak syarat. Dia ni untuk jadi dia ni sahabat ni mesti dia kena dengar hadis. Dan dia ada riwayat hadis. Tak mestilah begitu. Tengok Nabi SAW saja, tengok saja dalam keadaan beriman, sudah cukup untuk menjadikan dia tu seorang sahabat. Riwayat ni kalau kita perhatikan, Tariq bin Shihab daripada Nabi SAW, tentu sekali dia tidak dengar Nabi SAW kata ni. Sebab ulama-ulama kata dah, dia tak ada dengar. Lah mana dia kata Nabi SAW kata ni? Menunjukkan di sini ada orang lain. Kalau dia ambil orang lain tu, dan dia ni sahabat, dia mestilah ambil daripada sahabat juga. Takkan ambil daripada orang bawah daripada dia, tak ada makna lagu tu. Ambil daripada sahabat juga. Kalau dia tidak sebut pun sahabat itu, tak apa. Ini orang panggil mursal sahabi. Mursal sahabi diterima, boleh diterima, tak apa. Nabi SAW bersabda, Jumaat itu adalah satu tanggungjawab. Hak ni dalam bahasa Arab dia ada dua. Hak dengan makna tanggungjawab, tugas, kewajipan. Hak dengan makna hak lah, sebab kita dalam bahasa Melayu. Hak kita dalam bahasa Melayu itu daripada bahasa Arab juga. Mana hak kita berhak dapat daripada orang lain. Orang lain kena beri kita. Itu hak. Di sini hak dengan makna kewajipan. Tanggungjawab. Kita tahu mana? Kita tahu ala selepas pada tu ala. Kalau hak selepas pada tu ala menunjukkan kewajipan ataupun tugas, tanggungjawab dia. Tanggungjawab yang mesti kepada setiap orang muslim fi jama'atin, dalam jemaah, dengan berjemaah, kecuali 4 macam orang. Jadi hadis ini menjadi punca perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang sembahyang Jumaat itu. Dia kata sembahyang Jumaat itu adalah suatu tugas, satu tanggungjawab yang wajib ke atas setiap muslim dalam berjemaah. Gitu je. Berjemaah ni berapa orang? Berapa orang? Kalau kita sembahyang biasa ni jemaah berapa orang? Sekurang-kurang seorang tu tak panggil jemaah. Tentu dah. 2 orang. Bila 2 orang tu jemaah, maka sembahyang Jumaat ni pun dalam jemaah dia. 2 orang boleh dah lah. Tu ada yang kata begitu. Itu pendapat Tabari. Ada yang mengatakan dak, jemaah tu maksudnya ramai-ramai ni 3 orang sekurang-kurangnya. 3 orang. Kalau 3 orang, sekali dengan tu imam, kau selain daripada tu imam. 3 tu. Ada yang kata 3 tu sekali dengan tu imam dah. 3 sekurang-kurang. Itu Imam Abu Hanifah kata lagi. Ada yang mengatakan tidak, 3 makmum sekali dengan tu imam tu 4. Macam-macam pendapat lah. Imam Abu Hanifah juga anak murid dia berkata lagu tu 4 orang. Jemaah apa ni? Jemaah dah ni. Sebab ala wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Jadi akan datang ada lagi akan datang ni 40 orang ke apa tu ada. Kita akan bincang lah situ. Cuma nak ayat sini apa yang jadi khilaf di antara ulama tu. Dia tak boleh pegang dengan hak 40 tu. Apa? Sebab dia kata hak tu tak kemah, kata dia. Kemah hak ni lagi. Hak 40 tu tak kemah. Kemah hak ni lagi. Dia betul. Imam Malik kata, Imam Malik tak pegang hak 40 tu, dia kata 12 orang pada dah, kata dia. 12 orang pada dah.
Cuma yang pentingnya sembahyang di masjid, kata dia. Masjid. Imam Malik mensyaratkan masjid. Kalau tidak masjid tak boleh. Kalau tak ada masjid, cukup dah bilangan. Tak boleh. Tak kira kampung ke mana kau tak cara. Asalkan masjid. Dan kira-kiranya ramai dah. Ramai 12 orang ni ramai dah. 12 orang. Imam Abu Hanifah dia tak kira dari segi bilangan jemaah tu. 4 orang, 3 orang boleh dah. Cumanya syarat bandar, kata dia. Bandar, tidak syarat masjid. Asalkan di bandar. Bandar tu pula bandar besar. Bandar besar ni maknanya kalau kita ada sekolah, ada pejabat, ada pejabat pos, adalah apa-apa keperluan. Tu kata dia. Bilangan tu tidak penting. Lepas tu kalau di bandar ni pula, sini di sana ada semua. Boleh. Tak apa. Banyak tempat pun di satu bandar tu tak apa. Tak ada jadi masalah. Asalkan bandar. Sebab tu kita tengok di Mesir di mana kan dekat-dekat. Semua jemaah alik ni, alik sana tu dengar abad tu dengar. Semaya juga jemaah juga. Sekali semaya. Sebab apa? Dia pakai hak tu. Kalau Syafi'i tak boleh, satu tempat tu dia sah. Kena 40. Imam Ahmad pula begitu juga. Nanti akan datang kita akan jumpa hadis itu dan akan bincang di sana. Cuma ayat sepintas lalu di sini ulama yang pegang kata yang syaratnya jemaah ni fi jama'atin. Jama'atin tak nak sebut berapa bilangan. Kalau kita sembahyang jemaah apa kan? Situlah yang jadi khilaf. Situ jadi khilaf. Akan datang akan kita sebut dengan lebih detail lagi lah masalah ni. Cuma ni sepintas lalu saja. Kecuali 4 orang, hak ni tidak wajib. Tapi kalau dia buat pun boleh juga. Dia buat pun boleh juga, dikira jemaah juga. Cuma tidak wajib atas dia. Iaitu hamba, perempuan, kanak-kanak dan orang sakit. Orang sakit. Hak ni tidak wajib. Qala Abu Dawud gitu. Kemudian syarat itu untuk wajib jemaah ni bagi masing-masing mazhab dia tidak serupa pula. Kalau dalam mazhab Hanafi misalnya ada 6 syarat. Di sini dia sebut dalam kitab kita ni pada sebut muka surat 43 tu, yang pertama ada akal. Mana tidak gila, balik, mana tidak budak, merdeka, mana tidak hamba, lelaki, tidak perempuan, iqamah, duduk tetap di tempat tu. Bukan berpindah randah misalnya kita musafir ke, tidak, tetap di suatu tempat tu. Iqamah, bermukim lah kita kata, bermukim. Bermukim lain, bermustautin lain. Setengah orang ni tidak faham beza. Bermukim lain, bermustautin lain. Jadi bermustautin tu maknanya jadikan tempat tu sebagai negara dia, negeri dia. Dia tak usah pergi lain lah kira-kiranya, tetap dah situ. Itu bermakna bermustautin. Kalau bermukim ni dia duduk lama tempat tu, lebih daripada hak orang musafir duduk. Katakanlah dia nak duduk 10 tahun situ, tapi dia ada rancangan lagi nak gelik sebab tu bermukim. Itu bermukim. Aku tu. Hak dalam mazhab Syafi'i itu dia kata dalam mukim, ni mukim ni, satu mukim ada sembahyang satu. Maksud hak kata wajib sembahyang, hak dikira sembahyang jemaah tu bermustautin maksud dia. Bukan bermukim hak lagu tadi. Hak ada rancangan nak pergi, nak gelik, nak pergi lain pula, bukan lagu tu. Bermustautin itu maksudnya. Dan sihatul badan, sihat, tidak sakit. Itu syarat dia. Jadi hak lawai-lawai dia tadi tu tidak wajib lah. Tidak wajib. Tapi kalau orang musafir misalnya, hak tidak mukim, dia pergi sembahyang, sah sembahyang tu boleh sembahyang, tapi tidak dikira dengan dia. Tidak dikira dengan dia. Begitu juga kalau orang uzur sakit, dia nak pergi, sah sembahyang dia. Sah. Cuma tidak wajib atas dia. Hak kata sebab apa? Sebab dalam hadis ni kecuali tu. Illa, kecuali. Kecuali mana? Keluar, mengeluarkan hak wajib tadi. Hak yang wajib tadi keluar hak tu lah. Jadi tidak wajib lah. Begitu.
Kemudian babul jum'ati fil qura. Di situ insya-Allah kita akan bincang panjanglah. Sebab syarih dia pun ada bincang panjang. Di sini berkenaan dengan dari segi 40 orang tu, kampung lagu mana, situlah. Insya-Allah kita akan bincang lebih panjang berkenaan dengan jemaah. Sekat itulah dulu. Allah.